Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tunjuk muka. Waalaikumsalam. Tunjuk muka. Letih lah, kami baru balik. Baru balik dari mana? Daripada Tanjung Malim. Keluar ke? Tak adalah, tadi pergi ambil barang-barang nak meniaga bulan puasa dengan kek apa semua. Niaga apa? Bulan puasa kan kami meniaga bazar Ramadan. Oh, nasi hujung panas. Ni korang dekat apa ni? Bazar Ramadan Bangsa. Ustaz Zahari tiap bulan Ramadan akan buka nasi hujang panas. Korang tahu tak yang apa Chef Amar Saffron tu kan? Ustaz punya Azhari punya makanan tapau. Okey, itu tadi pasal gambar tadi. Okey. Soalan dia, boleh ke nak letak gambar cukup sifat kan? Okey, macam saya cakap tadi, kalaulah sifat tu dengan adanya sifat tu gambar tu boleh hidup secara realiti, berarti tak boleh. Tapi kalau tak ada sifat tu, dia tak boleh hidup, berarti boleh dipajang. Pajang tu maksudnya digantungkan, dipertontonkan kepada orang. Dan itulah tujuan kita gantung gambar tu, supaya ada orang lihat. Betul tak? Betul. Okey. Contoh macam tadi saya beritahu, kalaulah orang tak ada kaki, dia boleh hidup ke tak? Boleh hidup, sebab ada je orang tak ada kaki. So gambar macam tu tak boleh. Orang tak ada tangan boleh hidup. Boleh hidup. Jadi gambar macam tu tak boleh. Tapi kalau orang tak ada kepala, boleh hidup? Tak boleh. Boleh. Jadi gambar, kalau orang tak ada kepala, boleh gantung. Tapi buat apa nak gantung gambar orang tak ada kepala kan? Ustaz, kalau macam bear apa semua tu, macam anak patung semua sama lah kan? Kita cakap pasal gambar dulu. Okey. Sorry. Gambar lain, anak patung tu lain. Okey, so solution dia macam mana gambar dengan yang ditunjukkan tadi tu? Okey, ada setengah ulama kata kita kena kerat bahagian kepala tu. Kerat bahagian kepala dalam gambar? Dalam gambar tu kita potong dia, tapi kita jangan pisahkan dia. Kita still masih letak je dia, cuma kepala sudah dipotong. Tapi orang tak nampak juga sebenarnya kalau dah dipotong pun. Itu boleh. Kalau conteng tak boleh lah. Conteng masih boleh hidup. Oh, kalau conteng pun dah dikira masih. Oh, okey, faham. Jadi saya pernah tengok kawan saya kat rumah dia kan, kadang-kadang orang suka gantung gambar tok guru kan, gambar syekh kan kat rumah kan. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun tak boleh. Ini kalau kita cerita ikut mazhab lah, ataupun cerita secara hukum. Jadi solution dia, gambar tu dikerat. Dikerat bahagian kepala, tapi dia masih gantungkan tu dengan kepala, masih tak nampak pun kesan potong tu. Cuma kalau kita tengok teliti betul, rupanya gambar ni telah dipotong. Oh, okey. Maksudnya kalau gambar tadi tu kita kerat je, tapi kepala ke atas, okey, macam ni kan? Ni gambar. Ambil je gambar tadi tu, gambar dia tadi ambil. Kerat je kat sini. Tapi dia macam gap sikit je. Boleh gantung. Boleh, tak ada masalah. Macam tu lah, itulah solution dia. Ya, faham. Patung? Sekejap, kalau kenapa tak boleh gantung-gantung gambar? Jadi sebenarnya orang yang gantung gambar ni, malaikat tak masuk rumah yang ada gambar-gambar ataupun patung. Yang tak masuk tu malaikat rahmat je. Malaikat maut masuk juga ya, jangan risau. Malaikat maut kalau dah sampai masa kan, dia masuk juga kan. Yang tak masuk tu malaikat rahmat. Okey, kalau patung bear ke apa ke, patung tu kalau memang dibuat main, tu boleh. Kalau dibuat main, kita belikan anak kita patung apa kan, patung tu anak kita buat main, tu tak jadi masalah. Kadang-kadang ada bear, kadang-kadang ada patung rabbit, ada macam-macam lah. Tu kalau buat main tu tak jadi masalah. Yang tak boleh tu kalau kita biarkan patung tu dalam bilik. Ada setengah-setengah orang kan dia suka atas katil dia tu dia letak banyak-banyak bear.
Daripada sekecil-kecil bear sampai sebesar-besar bear. Besar bear yang paling besar tu besar daripada orang lagi. Kan? Jadi kalau macam tu tak dibuat apa-apa tu tak boleh lah. Gambar parent yang dah meninggal pun tak boleh. Kan? Gambar hidup ke tak boleh. Ustaz, kalau untuk mural atau lukisan macam mana? Sama juga, tak boleh juga. Sebab dalam kita punya ni sebenarnya hukum patung dan bergambar ni sebenarnya tak boleh. Jadi ambil gambar boleh, ambil gambar boleh, tapi jangan dipertontonkan pada orang ataupun jangan digantung. Ambil gambar simpan lah, tu tak jadi masalah kan. Macam kita ambil gambar pakai phone ke apa. Saya ada contoh. Contoh kalau gambar family ramai-ramai, gambar family ramai-ramai, boleh ke gantung dalam rumah? Tapi ramai-ramai. Seorang pun tak boleh, lagi ramai. Jadi cara dia tu mesti kena potong lah. Saya ambil pisau cutter tu, tahu cutter? Yang pisau tolak zret kan? Ataupun ambil pisau jilid, potong je di kepala sikit. Potong di kepala. Ni situation dalam rumah Ustaz kan. Kalau macam kat social media ke apa, tak apa kan? Social media dia bukan untuk dipertontonkan. Yang gambar gantung kat rumah ni kita nak tunjukkan kat orang kan. Kalau patung penyu buat tidur tak boleh. Boleh lah buat peluk tu kan, tak jadi masalah. Ustaz, macam mana kalau ada kalender yang ada gambar manusia, boleh ke? Sebenarnya tak boleh lah, kalender ke apa ke kan. Jadi kita tutuplah muka orang tu. Kalau kita nakkan malaikat rahmat masuk rumah kita lah. Kalau kita tak nak malaikat rahmat masuk, buat je, tak masalah. Kalau dialbumkan boleh ke Ustaz? Dialbumkan tak jadi masalah, sebab bukan untuk dilihatkan kepada orang, bukan untuk tontonan umum. Lain-lain pendapat kan. Hari tu dengar ustaz lain, dia cakap boleh, tapi bukan niat menunjuk dan memuja. Saya tak tahu kalau apa tujuan satu orang digantung gambar. Bukan niat untuk tunjuk kepada orang gambar tu ataupun untuk diperlihatkan. Betul tak? Kan ada tujuan lain orang gantung gambar? Mesti untuk diperlihatkan. Kalau tak untuk kita lihat, orang lain lihat. Kan? Ustaz, kira kerat kepala tu kira macam buat syarat lah ya Ustaz. Ya, betul. Ini kita cerita kalau orang dia memang nak sangat gantung. Nak sangat, tak boleh. Tangan saya gatal ni nak gantung juga gambar ni. Gambar konvo, gambar kahwin. Kalau tak gantung buat apa? Dah bayar package gambar beribu-ribu tapi tak boleh gantung. Buat apa? Jadi solution dia, itulah cara dia. Kalau simpan dalam bilik untuk kita-kita je Ustaz? Dalam bilik sendiri? Sama juga. Okey, korang yang nak tanya bab-bab hukum tu tanya Ustaz. Social media risau kena sakit ain je, betul. Cuba kena hati-hati. Kalau penyu kena pergi ganu lah. Kalau gambar kepala saja boleh ke? Ya Allah, kepala tu yang jadi masalah. Sama juga, haiwan pun sama juga. Kalau letak dekat meja ruang tamu, untuk apa letak kat meja ruang tamu? Dia yang boleh tu macam ni. Yang boleh tu satu lagi, yang boleh tu cuba korang ambil lah yang the flowers yang ni apa yang ada kat dalam ni kan. Korang ambil gambar tu letak dekat dapur, supaya kalau lipas-lipas ke tikus tengok dia lari. Tu boleh. Manfaat lah, yang memberi manfaat. Kalau gambar arwah parents, tak boleh juga. Boleh juga. Kalau simpanan wallet pun tak boleh. Simpanan wallet boleh, tak ada masalah kan. Saya cakap untuk dipajang. Pajang ni kenapa saya guna istilah pajang? Pajang ni bahasa Indonesia. Pajang ni kita nak orang tengok. Kita nak orang tengok. Untuk simpanan boleh, tak ada masalah. Ya kan korang? Kalau patung-patung untuk buat peluk tidur tu tak jadi masalah. Cuma kalau dia tidak digunakan. Kalau macam ni Ustaz, alamak, itu pakailah sarung bantal. Ni tak boleh lah, tak boleh juga.
Itu bukan untuk di apa, bukan untuk dipajang, untuk tak tahulah, kalau memang letak atas katil untuk diperlihatkan saja kan. Bukan untuk dipajang. Tidur tak jadi masalah. Dia macam ni dia bila kita cerita bab hukum ni ada dua. Mungkin yang korang dengar daripada saya cakap macam ni, lepas tu ustaz lain dia cakap macam ni. Nama pun pendapat satu. Okey, hukum ni dua. Satu dia panggil hukum, dia panggil fatwa. Yang kedua dia panggil takwa. So antara fatwa dengan takwa, mana yang lebih tinggi? Takwa lebih tinggi. Takwa. Bawah daripada takwa itulah nama dia fatwa. Apa beza fatwa dengan takwa? Kalau takwa ni dia lebih syadid, kalau bahasa Arab dia tu, dia lebih straight. Kalau fatwa dia masih ada kelonggaran, masih ada rukhsah, masih ada excuse. Contoh macam ni lah kita kata. Ini sebagai contoh saja supaya korang mudah faham. Contoh kita kata pakai tudung. Kalau secara fatwa kan, kita pakai tudung. Perempuan wajib pakai tudung. Tapi kalau secara takwa, perempuan lebih baik pakai burdah, hijab. Boleh faham tak? Jadi setiap hukum tu ada takwa, ada juga fatwa. Jadi tergantung iman kita masing-masing lah. Iman kita semua masing-masing. Kalau kita rasa iman kita strong, kita ambil yang takwa. Kalau iman kita kurang strong, tak berapa nak kuat, kita gunakan fatwa. Ustaz, apa hukum update gambar dalam media sosial? Kalau kita cerita ambil gambar ni untuk perempuan, sebenarnya tak boleh lah. Sangat-sangat tak bagus. Kalau untuk lelaki, tengoklah tujuan dia. Apa tujuan kita share gambar tu? Kalau tujuan nak menunjuk, tak boleh. Tapi kalau kita update untuk contoh, kita update tu untuk kita tunjukkan satu kebaikan yang mana orang lain boleh ikut, itu sangat bagus. Contohnya macam dia berhijrah, tutup aurat ke, lebih kurang macam tu. Supaya orang tengok tu, orang dapat pelajaran daripada situ. Faham? Macam kalau contoh orang tu sebelum ni dia tak pakai tudung. Lepas tu lama-lama tengok dia dah pakai tudung. Lepas tu orang tengok dia memang cantik pakai tudung. Lepas tu orang mengikut dia. So maksudnya tak salah lah kat situ kan. Kalau ini kita cerita lelaki ni. Kalau perempuan sebenarnya update gambar kat media sosial ni sangat-sangat tak bagus lah. Kalau lelaki untuk pelajaran tak masalah. Perempuan ni, itulah nak cakap keras-keras, nanti dalam ni banyak perempuan kan. Kan, tapi tak nak kena cakap juga kan. Walaupun benda tu pahit kan. Ikutlah, lepas ni nak unfollow pun tak jadi masalah. Tapi itulah, secara hukum sebenarnya sangat tak bagus perempuan untuk diperlihatkan kepada orang Arab ni. Kita cerita orang yang betul-betul orang Arab lah, bukan Arab yang sekarang ni, yang betul-betul orang Arab yang memang ikut apa syariat kan. Kalau kita tanya macam Syekh saya kan, saya belajar di Yaman, saya tanya dengan Syekh, Syekh ada berapa orang anak? Nanti saya cakap ada 3 tu sebenarnya anak dia ada 10, tapi 3 tu lelaki, yang perempuan dia tak sebut. Dia sebut anak saya 3 kan. Ni Abdullah, Umar, Osman. Padahal yang 7 lagi perempuan tu dia tak sebut. Jadi untuk cakap yang macam tu pun, kalau boleh mereka elakkan. Faham tak? Faham. Apa lagi nak letak gambar-gambar apa semua. Kalau kadang-kadang hanya mereka cakap je, okey anak saya perempuan 7. Kalau kita tanya nama, dia bagi tahu lelaki, perempuan dia takkan cerita pun. Ustaz, tapi kalau Ustaz nak cakap walaupun benda tu pahit, cakap je Ustaz, asalkan kita dah lepas lah tanggungjawab kita kat sini kan. Itulah tengah cakap ni. Jadi macam tu lah. Jadi sebenarnya perempuan ni
dia lebih baik tidak menunjukkan diri dia di mana-mana media sosial lah. Itu yang terbaik kan. Bisnes Ustaz ya, macam tu lah nak cakap macam mana kan. Kalau di Yaman, kalau siapa yang pernah pergi Yaman, kalau betul-betul orang, ini bukan cerita orang bandar mana-mana Arab pun dah rosak lah kan. Kalau tempat kami belajar, saya belajar di Hudaidah. Kalau di Hudaidah tu kita susah nak nampak perempuan. Ada perempuan kat luar, tapi perempuan yang dah tua sangat, 60 ke atas. Yang muda-muda tak nampak dia orang keluar rumah. Kalau kerja pun memang yang jenis kerja macam kerja kerajaan, kerja bank. Kalau kedai-kedai memang tak ada lah, memang tak ada. Jadi perempuan ni bagus mereka di apa, sebab tu istilah kita panggil masturat kan. Mereka ni diselindungi, mereka ni ditutup. Sebab apa kena tutup? Sebab mereka ni bernilai. Macam kita, kalau kita ada pokok buah kan, pokok buah, kalau kita ada pokok buah, buah tu kalau kita tak nak bagi dia dimakan tupai ke apa, kita balut buah tu kan, baru dia selamat. Buah cempedak ke, buah nangka ke, kita bungkus. Dia tak kena kacau dengan tupai. Buah jambu ke apa, kita bungkus, insyaAllah dia akan jadi cantik. Sama juga wanita pun macam tu juga. Untuk selamatkan wanita, untuk jaga kemuliaan dan martabat wanita, mereka ni diselindungi, ditutup. Jadi dari segi aurat mereka ditutup, yang kedua juga mereka tidak muncul, tidak menampakkan wajah mereka kan, tubuh mereka di depan masyarakat, baik di media sosial ataupun di depan orang secara live macam tu. Tadi saya ada ternampak komen, macam mana kalau perempuan tu pekerjaan dia sebagai macam dia kena selalu buat posting, untuk buat endorsement, untuk buat review, content creator, tu macam mana? Ni kalau kita cakap yang straight kan, bagus carilah kerja lain. Ni takwa lah. Carilah kerja lain, tu yang paling bagus. Tapi kalau dah memang zaman sekarang contoh susah nak cari kerja apa semua, kita buat sekadar yang boleh sahaja. So kalau kata tunjuk muka, kalau boleh pakai filter lah kan. Dan dari segi percakapan pun cakap yang baik-baik, cakap sekadar sebatas yang diperbolehkan lah. Janganlah terlalu terlalu berlebihan dari segi percakapan tu. Macam itulah. Sama juga kat dalam ni pun sama juga kan. Kita cakap mana yang baik-baik kan. Bila kita cakap yang baik-baik ni, Allah pun bagi kita yang baik-baik, insyaAllah. Kalau macam lelaki tak jadi masalah kan. Lelaki tak perlu nak tak tutup muka ke apa semua kan. terlalu tak tutup muka, Ustaz lanjut sikit menjadilah. Tapi dari segi percakapan, kita kena jaga jugalah. Lagi perempuan kena cakap lah yang baik-baik, yang bagus-bagus kan. Sebab Nabi kata kalau tak boleh nak cakap baik ni, lebih baik diam kan. Kita ni bila kita sebut pasal percakapan, kalau kita buat conversation dengan orang, kita cakap dengan orang, kalau dalam telefon ke apa kan, mungkin 15 minit pertama tu masih bagus lah percakapan kita. Tapi dah masuk minit ke 16 dan sampai ke sejam, 2 jam, kadang-kadang dia masuk ribah, dia masuk mengumpat, dia masuk mengata orang, dia masuk macam-macam lah kan. Jadi kena, kalau boleh kurangkan bercakap, ataupun kalau nak bercakap, cakap yang baik-baik kan. Cakap kebesaran Allah, zikir kan, ingatkan orang, ingatkan diri kita. Nabi kata kamu jaga 2 perkara kan, kamu jaga 2 perkara, masuk syurga.
Jaga dua perkara masuk syurga. Pertama jaga lisan, yang kedua jaga kemaluan, kamu masuk syurga. Tu je. Memang kita lemah kat situ lah. Mulut dan kita punya kemaluan kita. Ustaz, ada orang komen Bunga Iris, dia cakap Izaidi berlakon masih bersentuh ke? Okey, daripada side saya alhamdulillah saya dapat director yang macam saya berlakon sekarang, memang dia tak suka berlakon yang bersentuh. Alhamdulillah lah saya dapat director dan penerbit yang memang tak suka pelakon-pelakon ni bersentuh. Contoh macam scene romantik pun dia tak suka bersentuh. Alhamdulillah lah. Tapi kalau macam contoh katakanlah macam saya tak nak cakap pasal lain lah, saya katakanlah manalah satu hari nanti Allah uji saya, scene tu saya macam kena tarik tapi saya berlapik, salah ke Ustaz? Saya tahu benda tu mesti salah, tapi saya cuba daripada saya bersentuh, lebih baik saya berlapik. Macam mana? Tak pun saya, kalau katakanlah tangan, saya sampai pernah terfikir tau, macam pakai sarung tangan yang biar nampak macam kulit sarung tangan, tapi sentuh, tapi still akan dia jatuh fitnah. Betul tak Ustaz? Betul. Saya rasa pernah tanya Ustaz ni. Ya, kalau kita nak cakap perkara yang sebenarnya, memang kalau nak cakap scene tu tak boleh nak buat lah. Nanti tergantung awak dan aktor yang seorang lagi tu macam mana. Tapi alhamdulillah Ustaz, setakat ni tak adalah macam yang tak ada. Alhamdulillah director saya, penerbit saya semua jenis yang macam diorang tak nak bersentuh. Lepas tu kadang-kadang time saya berlakon dengan Abang Rusdi Ramli tu pun saya cakap dengan dia, bang boleh tak saya tak nak bersentuh. Lepas tu dia tanya juga, kenapa kau tak nak bersentuh? Bagi aku sebab, kalau sebab kau boleh diterima, aku benarkan. Lepas tu saya bagi tahulah sebab-sebab sikit. Lepas tu dia bagi. Tapi saya takut datang Allah mesti akan uji kan. Mesti akan ada ujian. Saya tahu mesti akan ada ujian. Macam mana saya nak buat Ustaz? Apa nasihat Ustaz? Kalau lah sebenarnya macam ni, kalau selagi kita boleh elak, kita elak. Betul tak? Selagi mana kita boleh elak, kita elak. Tapi kalau terpaksa buat, sebenarnya pun elak juga. Faham? Kalau terpaksa buat, elak juga. Tapi kalau dah terbuat, istighfar, ampun pada Allah. Kita semua tak lepas daripada dosa ni kan. Mungkin awak sebagai orang yang selalu kita depan mata kita, selalu ada di TV, mungkin kita lebih senang nampak keburukan awak. Macam kami, saya yakinlah kita semua yang ada kat dalam ni, semua kita mungkin lebih teruk daripada tu kita buat. Cuma kita bukan orang yang muncul dalam TV, jadi orang tak tahu kita buat. Betul tak? Kan? Jadi untuk kita jaga hati kita, jangan kita tengok keburukan orang. Kita jangan tengok keburukan orang. Jadi kita tengok keburukan kita sendiri. Kalaulah sekiranya keburukan orang kita nampak, cubalah kita bersangka baik. Tetapi untuk orang yang melakukan kesalahan tu, dia kena istighfar pada Allah. Dia kena istighfar pada Allah. Kita ni kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tunjuk kita punya dosa kat orang, sekiranya kalau orang tahu apa kita punya dosa kan, Allah Ta'ala nampakkan kita punya keburukan, aib kita pada orang lain, sebenarnya tak ada orang pun nak kawan dengan kita. Tak ada orang pun nak kawan. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan belas kasihan Allah Ta'ala tutup semua aib kita kan. Allah Ta'ala tutup semua aib kita, dan asbab tu jugalah kita ada kawan, kita ada followers, ada orang nak berkawan dengan kita, adik-beradik kita masih mengaku kita sebagai adik-beradik, mak ayah kita masih mengaku kita sebagai anak. Tapi bayangkan kalau Allah Ta'ala tunjukkan satu persatu dosa kita, aib kita, tak ada siapa nak kawan dengan kita ni. Tak ada siapa nak kawan. Sebab kita semua tahu, semua kita dalam ni, kita semua tahu apa dosa kita kan. Cuma
kerana awak di depan mata kami, awak selalu muncul di depan kaca TV dan sebagainya, jadi awak lebih mudah kami nampak kan. Sebenarnya awak lebih mudah kami nampak keburukan. Cuma sebagai personal kita yang kita duk tengok ni, belajarlah sangka baik. Belajar sangka baik. Sebab kadang-kadang kan kita tengok keburukan orang, lepas tu kita sembang pula, kita cakap tengok, contohlah tengok di sembang agama tapi pegang-pegang tangan. Satu masalah uji kita juga akan buat benda yang sama. Kita juga akan yakinlah kalau kita duk tengok keburukan orang, lepas tu kita cerita pula keburukan tu pada orang lain, satu masalah akan bagi. Saya dulu Adi kan pernah keluar dengan saya, itu 3 hari pernah kan. Kadang-kadang kita tidur dalam satu masjid, satu surau. Saya ni tidur berdengkur kan. Kalau yang dengar dalam ni dengar saya punya dengkur, ya Allah kan. Saya pernah masa saya keluar di India, saya dekat-dekat nak subuh tu, saya bangun pagi, satu jemaah saya semua duduk keliling saya baca Yasin. Dia dengar saya punya dengkur ni macam orang nazak. Kawan saya orang Malaysia, dia duduk 3 orang, dia tergelak-gelak dah ni, terguling-guling gelak. Jadi bila saya bangun, saya tanya, kenapa? Kenapa korang semua baca Yasin? Dia kata, dia panggil saya Maulana. Maulana Sab, kami tengok Maulana Sab macam nak mati dah. Jadi kami baca Yasin supaya Maulana boleh senang. Maksudnya mati tu tak susah. Rupanya saya punya dengkur sampai macam tu. Dan bila saya flashback balik, rupanya dengkur ni saya dapat sebab dulu saya pernah keluar dengan jemaah Pakistan. Dia orang ni badan besar-besar. Jadi dia orang punya kalau berdengkur tu bergegar berkelambu tu. Macam tu. Jadi saya besok pagi tu kan saya gurau-gurau dengan orang, saya cakap, kau ni macam gempa bumi kalau kau tidur. Akhirnya Allah Ta'ala bagi penyakit tu kat saya. Penyakit tu kat saya. Apa saya nak beritahu, kadang-kadang kita tengok buruk orang ni, nampak memang kita akan nampak, betul tak? Kita tak nafikan sebab benda tu memang buat depan mata. Contoh kan, kita memang nampak keburukan tu kan. Cuma jadi masalahnya bila kita tengok keburukan orang, dalam hati kita rasa benda tu buruk dan kita lebih baik. Yang kedua, bila kita ceritakan pada orang lain, bila kita ceritakan pada orang lain je, mula Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Siaplah, kau tengok orang ni yang cakap ni pegang tangan apa semua kan. Kita pun sembang dengan kawan kita, tengok tu pegang tangan apa semua. Nanti Allah Ta'ala akan uji kita. Satu masa kita pun akan dapat ujian yang sama. Jadi sebab tu cara dia, kalau kita sebagai pelaku, dia panggil, dia bukan kafarah ni, dia panggil karma. Kalau kafarah ni musibah. Kalau kafarah ni balasan daripada perbuatan kita yang buruk kan. Jadi kalau kita sebagai pelaku keburukan tu, kita kena istighfar dan taubat pada Allah. Macam tadi kan, kalau sebenarnya memang tak boleh pegang pun, memang sampai bila-bila pun tak boleh pegang, tapi kalau dah terpegang, istighfar dan taubat pada Allah, minta ampun pada Allah. Sedihlah sebab kita buat benda tak baik. Dan kita yang sebagai orang yang melihat ni kena sangka baik dan jangan ceritalah keburukan orang. Mata kanan pandang kebaikan, mata kiri pandang keburukan diri sendiri. Benar. Ustaz, kalau mengumpat atau menguntuk dalam hati boleh ke? Berdosa ke? Dalam hati tu dia tak panggil mengumpat lah, itu dia panggil sangka buruk. Okey. Mengumpat ni dia mesti ada 2 orang. Okey. Kalau seorang-seorang, kalau kita duduk seorang-seorang, kita dah cakap kau ni tak ada apa pun, hati kita lah makin rosak kan. Dia still tak dapat dosa. Tapi time saya first time keluar dengan Ustaz pun, memang saya dengar Ustaz Zahari berdengkur lain macam tau. Dia punya berdengkur bukan macam, kau nak kupas-kupas pula lagi kat sini. Sudahlah. Saya nak cerita lah. Saya nak bagi tahu yang first time saya keluar dengan Ustaz, saya nampak Ustaz tidur duduk tau. Ustaz tidur duduk waktu berdengkur. Lepas tu saya tanya kat diorang, Ustaz sakit ke kan? Saya tak adalah kutuk Ustaz macam gempa bumi ke apa. Lepas tu
Orang cakap, Ustaz dulu ruqyah orang, mungkin benda tu efek kot. So saya fikir benda tu lah. Mungkin sebab Ustaz berdengkur macam ni sebab efek ruqyah orang, ubat orang. Saya fikir macam tu. Yalah, tak adalah sampai gempa bumi ke apa. Adalah Ustaz time live Idan, Ustaz tidur. Yelah. Oh jahat dia ambil saya time tidur Tapi Ustaz berdengkur memang nak nampak macam nampak macam dengan nazak kan, betul lah? Bukan jenazah apa Ustaz. Nampak macam minta tolong, macam tengah minta tolong. Ya. Macam tengah minta tolong. Itu tak tahulah sebab saya tengah tidur kan. Yang nampak ni orang yang jaga-jaga ni lah. Jadi macam tu lah. Kalau kita tak kira lah, bukan Izaidi je, siapa-siapa kita dalam ni, kalau memang kita terbuat salah atau terbuat dosa, istighfar, taubat, sedih, macam tu lah. Sebab tu Allah jadikan solat sunat taubat. Ustaz, kalau kita bercakap macam ni kan, macam kita selalu menyampaikan, adakah ini dikirakan dakwah? Ya, itulah dakwah. Dakwah ni apa? Mengajak kepada kebaikan. Selain daripada ajak kepada kebaikan, dia panggil dakyah. Dakyah. Ustaz dengar? Dakyah. Dakyah ni ajak kepada selain kebaikan. Contoh ajak buat maksiat. ajak contohlah ajak pergi kelab. Tu dakwah. Ajak pergi masjid, namanya tu dakwah. Ajak buat benda tak baik, namanya dakwah. Ajak buat kebaikan, apa segala jenis kebaikan, itu namanya dakwah. Bila kita ajak orang kebaikan ni, maksudnya mengajak orang kepada Allah. Assalamualaikum Kirin. Dah boleh buka gambar, dah boleh buka kamera. Masya Allah. Boleh kamera. Keluar 3 hari ni boleh ke jika kita paksa orang tu keluar 3 sebab dah tersasar sangat minum and pil? Paksa dia orang paksa sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab agama ni tak boleh nak paksa-paksa. Tapi apa kita kena buat? Cara dia adalah pujuk rayu. Pujuk dia, pujuk, merayu dia, merayu. Dulu usaha tabligh ni dibuat oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, satu ulama di India. Jadi dia pergi jumpa orang-orang kan untuk ajak tabligh. Satu hari dia pergi di bus stop, dia jumpa dengan preman. Tahu preman? Preman macam pernah dengar. Preman bekerja Ustaz, askar polis kan. Preman ni gangster. Oh, okey. Oh, gangster. Dia pergi jumpa gangster. Macam Podi lah, macam Podi dulu lah. Kan kalau kan ada kadang-kadang orang gangster bus stop ni kan, dia pergi jumpa, dia ajak. Cara dia adalah dia pujuk rayu, menangis kan, minta ajak keluar tabligh. Akhirnya orang tu keluar dan sekarang jadi orang kuat dalam usaha tabligh, orang kuat dalam buat dakwah. Masya Allah. Tazkil. Saya tak unboxing dah. Sekejap gila. Nanti saya sambung. Nantilah saya sambung. Ada satu soalan bagus ni. Ustaz, ilmu agama hanya untuk ustaz-ustazah je ke? Sebab diorang cakap artis tak boleh sampaikan. Ilmu agama untuk semua. Untuk sampaikan ilmu agama ni pun untuk semua orang juga. Cuma bila bersangkutan dengan hukum, maka yang layak untuk cakap adalah ustaz dan ustazah. Sebab agama ni bukan hukum je, dia ada benda lain juga. Kita ada cakap pasal tauhid juga, kita ada cakap pasal akhlak, kita ada juga cakap pasal politik dalam Islam kan. Jadi kalau bersangkutan dengan hukum, better adalah orang yang ahli saja yang jawab dan cakap.
Tapi kalau kita bukan ahli, bukan tak boleh nak sampaikan, boleh sampaikan, tapi tidak melibatkan hukum. Dan contoh kita kata artis, nak cakap benda yang pasti tu boleh. Apa benda yang pasti? Contoh macam ni, semayang 5 waktu. Dah tak payah nak ikut mana-mana mazhab dah. Semua mazhab pun memang sepakat 5 waktu. So tak boleh kena artis nak dakwahkan solat 5 waktu. Boleh lah, tak jadi masalah lah, sebab dia tak bersangkutan dengan hukum. Bersangkutan dengan hukum, tapi hukum tu dah orang semua tahu dah, kan? Zaman Nabi sembahyang 5 waktu, zaman kita pun sembahyang 5 waktu juga. Bukanlah sembahyang zaman Nabi sembahyang 5 waktu, zaman kita jadi 8 waktu, tak sama. Jadi benda dah pasti, tak jadi masalah lah. Cuma benda yang tak pasti, kan, hukum yang kecil-kecil, hukum yang dia ada selok-belok dan sebagainya, itu serah pada ustaz dan ustazah. Tapi kalau yang lain, setiap orang boleh sampaikan dakwah. Kan Nabi kata, balighu anni walau ayat. Walaupun kau tahu satu ayat, kau kena sampaikan. Sampai ke ayat. Tak semestinya ustazah dan ustaz dia sampaikan. Kita semua kena sampaikan. Macam itulah. Bagi sikit Kirin, orang yang apa? Orang yang dilahirkan apa? Kin? Yang ada kalimah tauhid. Saya masuk sini, saya nak belajar dengan awak, dengan ustaz. Saya pun dengan ni apa semua. Itu ada Masha. Soalan lagi tu, awak. Mana Masha dari punya soalan? Ustaz, macam mana nak nasihat saudara yang dah banyak kali ikut tabligh tapi masih buat dosa? Kena ingat, bila kita keluar tabligh, bukan habis tabligh semua orang jadi wali. Betul. Itu banyak orang beranggapan macam tu. Kena faham, bukan keluar tabligh ni terus jadi baik, tak. Saya bagi satu contoh macam ni lah. Why, kenapa you kena keluar tabligh? Kita tengah drive, kita nak pergi mana? Contoh kita nak pergi Terengganu. So kita pun drive pergi Terengganu. On the way tengah drive, baru kita sedar yang sebenarnya kita dah salah jalan. Jalan kita sepatutnya pergi ke pantai timur, tapi rupanya kita ikut yang utara selatan, nak pergi ke utara, pergi ke Kedah contoh, kan. Apa yang kita kena buat? Patah balik. Dia panggil U-turn, betul? Kena U-turn. U-turn tu wajib tak? Wajib. Sebab kalau you tak U-turn, berarti awak akan sesat terus, sesat, takkan sampai Terengganu. Tapi bila U-turn, awak rasa awak akan sampai tak? Sampai. Tak juga. Belum pasti sampai. Mana tahu dah U-turn, jalan-jalan lagi, salah lagi, tak sampai ke Terengganu juga. Tapi U-turn yang tadi kena buat tak? Kena buat. Dan walaupun satu orang sudah U-turn, belum pasti dia akan sampai destinasi dia. Takut-takut nanti dia salah jalan. Macam tu jugalah sebenarnya kita keluar 3 hari keluar tabligh ni. Nak tak nak sebenarnya kita semua dah salah jalan. Nak tak nak kita kena U-turn. U-turn tu lah keluar 3 hari. Allah. Dan bila kita keluar 3 hari, tak semestinya kita jadi baik terus. Tak semestinya kita U-turn tu kita sampai destinasi. Mungkin ada masa kita salah lagi jalan, kena U-turn lagi, salah lagi, U-turn lagi. Tapi U-turn tu wajib tak? Wajib U-turn. Walaupun bila dah U-turn, kita belum pasti kita sampai destinasi. Mana tahu salah lagi, U-turn lagi. Macam tu jugalah kami ni, kita semua ni, kan. Bukan berarti bila kita keluar 3 hari balik-balik, pakai serban sikit, ada janggut sikit, kita dah baik, dah betul, tak. Kan, namanya dosa ni tak kira umur, tak kira lelaki perempuan, tak kira siapa. Kalau dah namanya manusia, memang dia akan buat dosa. Jadi kita sebagai orang yang melihat, bersangka baiklah mereka baru nak berubah, kan. Nak berubah ni bukan mudah, tuan-tuan, puan-puan, kan. Kalau mudah berubah ni, berapa banyak orang ikut tabligh, sepatutnya dah ramai orang boleh jalan atas angin tau, kan. Kalau boleh keluar tabligh boleh jadi wali, kan. Dah berapa ramai orang sepatutnya dah baik. Tapi itulah proses, kan. Proses, kan. Nak dapat sesuatu perkara yang satu nilai yang tinggi, ada proses dia. Macam orang Dia cerai tapi like husband ni kaki pukul. Lepas tu saya macam sebut lah, mungkin sebab solat. Tapi dia cakap tak, tapi lelaki dia jenis pergi masjid, pergi
macam solat, tapi still ada perangai tu. Ya, benar. So, bagi saya boleh nak salahkan agama, tak boleh nak salahkan tabligh, tak boleh nak salahkan orang tu. Itulah. Mungkin apa yang orang tu belajar, penerimaan dia ke, macam tu lah kot. Betul Ustaz? Betul. Tak salah. Betul. Sebab tu kadang-kadang kalau orang yang nak hijrah dan nak istiqamah, saya cakap tadi circle dia kena baik. Kita memang betul, Imam Syafi'i kata kalau kita nak dimuliakan, kita nak berubah, memang kita kena hijrah. Hijrah ni maksudnya satu, daripada buruk jadi baik. Yang kedua, hijrah tempat. Kena tukar tempat kita tu. Kan? Tengok kita punya saudara kami ni, kan, saudara kami ni dulu duduk dengan kami juga kat KL, kan. Tapi bila dia berhijrah, masya-Allah, kan, jauh daripada kami, memang kadang-kadang rindu, kan. Dia duduk hijrah dekat Perak. Tengok dia dah berubah, kan. Sekarang dah jadi dah jadi Bilal masjid dah, masya-Allah, kan. Masjid Diraja tau. Ya, Masjid Diraja. Jadi Bilal Masjid Diraja tu, Masjid Udiah Kuala Kangsar tu. Azan sikit ni. Sedap dah. Ni ada Syahir tepi saya ni. Ustaz, ada orang tanya, Izadi boleh tak kalau tanah lebihan tanah kubur orang lain letak kat kubur mak kita? Boleh je, tak jadi masalah. Boleh tak ada masalah. Okey, korang time-time macam ni korang nak tanya bab hukum hakam, boleh tanya Ustaz sebab Ustaz ada. Jangan time saya ada seorang tanya hukum hakam kan. Kalau Ustaz ada ni, korang boleh tanya hukum hakam pada Ustaz, apa-apa tentang fardu ain ke apa yang patut. Tak baca dah kalau macam ni komen dia laju. Ustaz, kalau kita menjauh untuk jaga hati dan mental kita sebab cari circle yang sentiasa menyakitkan. Ustaz, kalau kita menjauh untuk jaga hati dan mental kita sebab dari circle yang sentiasa menyakitkan hati kita, boleh, sangat-sangat boleh. Itulah yang kita kena buat. Itu maksud saya tadi, hijrah tempat. Daripada tempat kita tu, tempat yang tak baik tu, kita cari tempat yang lebih baik, kan. Dah kata-kata ulama juga, kita ni kalau kita satu lagi circle tu adalah kawan-kawan. Kalaulah kita berkawan dengan tukang bakar, contoh bakar kayu ke, tukang buat roti ke, kadang-kadang tu mungkin kita tak dapat roti dia, tapi dia punya bau-bau arang, bau-bau asap tu kita dapat, kan. Kalau kita kawan dengan tukang jual minyak wangi, tak dapat minyak wangi dia pun, paling kurang kita dapat bau wangi-wangi dia. Jadi kalaulah kita circle kita tu, kita kawan dengan orang yang baik-baik, insya-Allah kita pun akan jadi baik. Tapi kalau kita kawan dengan orang yang tak baik-baik, kita nak berubah dia, tapi circle kita masih lagi dalam circle yang sama, circle yang tak baik. Jadi sebenarnya kita pun akan dapat tempias-tempias daripada keburukan tu. Jadi kena hijrah lah, kan. Hijrah tempat juga, bukan hijrah amal saja, kan. Amal tu maksudnya daripada buruk kepada baik, tapi kena hijrah tempat juga. Tempat tu adalah maksudnya circle kita, daripada circle yang tak bagus kepada circle yang bagus. Lepas tu baru hijrah cinta. Berdosa ke kalau kita maki atau marah orang tu dalam hati? Tu maksudnya tak reda lah, kan? Saya dah jawab dah tu kat bawah. Ustaz, ada satu lagi tu, dia tanya apa hukum kalau tukang make up lelaki adalah perempuan dan sebaliknya. Nampak tak Ustaz? Apa dia? Dia ada seorang tu tanya, mana tadi apa hukum kalau tukang make up lelaki adalah perempuan dan sebaliknya? Saya je. Kalau kita buat beli barang kan. Okey. Apa dia tadi kira? Maksudnya kira apa yang hukum dia kalau tukang make up lelaki adalah perempuan? Kenapa kalau lelaki pula nak make up ni? Mana-manalah tahu kan Ustaz, kalau memang ada kan setengah, kalau kita macam biasalah ada setengah memang ada macam tu kan. Maksud tukang make up ada macam tu apa kirim. Kita kalau macam tu kita kembali kepada hukum asal dulu. Boleh tak lelaki nak make up? Okey Ustaz, kalau contoh kita okey. Saya jujur, saya dengan Kirin, kita orang dua buat modeling kan. Tahu dah. So sebelum buat show tu, diorang akan make upkan dulu.
Tapi kita akan cuba untuk lapkan balik lah. Lepas tu kita ambil wuduk ke apa, kita akan cuba hilangkan balik mana yang mampu lah. Lepas tu Kirin cakap kalau nak ambil air solat pun boleh ambil sebelah sini sebab takut kacau rambut tu balik kan. So maksudnya Macam mana Ustaz? Boleh berikan sedikit detail lah tentang lebih terperinci. Macam saya cakap tadi lah. Macam saya cakap tadi, apa-apa pun kita kembali kepada hukum asal. Pertama, lelaki boleh ke tidak nak make up. Bila kat situ kita ada jawapan, baru kita boleh pergi cabang dia. Saya bertanya, boleh ke tidak lelaki ni nak make up? boleh ke? Boleh kan? Boleh ke Ustaz? Make up tu untuk kerja? Saya tanya awak. Kerja Ustaz, bila dia kerja, yang mana pekerjaan tu kena macam make up kan. So macam mana Ustaz? Contoh nak bagi dalam kamera tu nampak tak nak bagi muka berminyak, tak nak bagi nampak muka macam ada bekas-bekas jerawat ke. Contohnya macam tu. Dia orang semua dah jawab dah tu. Semua dah jawab dah. Apa? Tak boleh. Sebab dia kira dah kalau dah merangkumi semua kan, dia dah terefek pada yang lain kan. Skop kerja tu perlu macam tu kan. So macam mana Ustaz? Macam saya cakap tadi, sama soalan yang macam awak tanya tadi. First kali, carilah kerja lain, betul lah? Faham. Kalau dah tak boleh juga, buatlah dengan rasa istighfar. Faham. Saya pernah ada dalam situasi tu Ustaz. Benar. Macam doakan kami Kami doa. Itulah. Ustaz, macam mana nak tegur suami yang tak solat? Jadi kena ingat, untuk orang yang atas daripada kita, kita tak boleh tegur. Atas ni macam mana? Mak ayah kita, bos kita, abang kita, guru kita. Kalau mereka tak solat, kita jangan tegur kan. Cara dia, doa akan sebanyak mungkin. Sekarang ni berapa banyak kita doa untuk suami kita? Yang bertanya tadi lah kan, mak cakap lah, berapa banyak kita doa untuk suami yang tak solat, ataupun kalau kita ada isteri yang tak solat kan, berapa banyak kita doakan untuk dia. Kadang-kadang kita ni sebenarnya tak pernah doa pun kan, kita nak cari jalan pintas je kan. Sepatutnya kita kena doa. Sebab apa? Yang pilih mereka adalah Allah Ta'ala, bukan kita kan. Kalau kita membebel pun, kalau Allah kata tak boleh suami kita solat, tetap tak boleh. Jadi untuk masalah-masalah macam ni, banyaklah rujuk pada Allah Ta'ala kan. Maksudnya banyaklah mengadu pada Allah. Ya Allah, suami saya ni belum solat, ya Allah kau pilihlah dia solat, ya Allah dia ketua keluarga kami, ya Allah bagilah dia contoh yang terbaik untuk anak-anak kami, ya Allah. Bukan anak kami, anak-anak awak lah maksudnya. Macam tu. Tadi ada soalan yang bertanyakan mengenai boleh ke seorang perempuan yang datang haid beruduk Ustaz? Bila nak buat adab tidur kan, dia sebelum tidur dia beruduk. Jadi macam mana Ustaz untuk lebih pencerahan tentang seorang perempuan haid untuk ambil uduk, kira nak buat adab tidur lah, sebelum tidur dia nak beruduk. Macam mana Ustaz untuk uduk? Tak ada masalah. Okey, boleh je. Siapa yang masuk live saya pagi tadi kelas, kita ada sembang pasal perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh perempuan-perempuan yang datang haid. So kita ada muzakarah pagi tadi. Jadi wuduk tak ada masalah. Okey, tadi ada kata Ustaz Zaidul kata boleh tegur. Boleh tegur tu maksudnya, kenapa saya cakap tak boleh? Sebab kadang-kadang macam ni, kita lupa yang di sebalik amal ibadat yang kita buat tu ada Allah. Betul tak? Hatta kadang-kadang kita semayang, perlu kita rasa kita punya kehendak semayang, tapi sebenarnya silap. Sebenarnya Allah Ta'ala yang pilih kita semayang, Allah Ta'ala yang pilih suami kita semayang. Sebab apa saya cakap tak boleh tegur? Nak suruh kita tu banyak doa pada Allah. Kita ni lupa doa. Kita lebih nak direct pada suami kita. Doa. Dah doa, barulah singgul-singgul sikit, peli-peli sikit. Abang tak nak ke bawa Along ni pergi semayang ke masjid? Macam tu, contohnya macam tu lah kan. Jadi hikmah benar. Bang, anak kita ni dah besar dah bang, dah 9 tahun dah ni, boleh dah ni nak ajar-ajar dia semayang jemaah. Kan lembut bahasa kalau macam tu. Ini tiba-tiba kata bang, dia nak start semayang. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi
kita belajar rujuk dengan Allah Ta'ala kan, banyak minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bukakan hati. Ustaz, lepas tu Ustaz, dalam TikTok yang fikir-fikir lepas tu ada punishment kalau kalah tu boleh ke sebenarnya? Itu korang punya persetujuan sama-sama korang kan. Ustaz, ada lagi satu soalan tu. Apa hukum apabila jap. Apa tadi Ni Best juga tu. mental health. Betul ke kalau kita tak bertegur dan cuba elakkan diri untuk menjaga mental health kita? Ada orang yang tak bertegur untuk dia untuk menjaga mental health dia, Ustaz. Macam mana? Dosa ke kita tak bertegur dan cuba elakkan diri? Cakap orang putih tu apa mental health tu, cuba jelaskan sikit. So, ke Syahir boleh jelaskan sikit? Saya dengan Syahir ni tahu. Mana tu? Bukan Syahir, Ustaz, Abi. Oh, Abi, Ustaz. Oh, ya. Abi. Abi mu. Apa mental health? Abi kau. Abi explain sikit, Abi. Abi explain sikit lah. Sikit menjadi lah. Syahir. Abi kita ni. Ada problem Ustaz. Sakit jiwa tak tenteram, jiwa kacau. Elakkan benda tu. Abi kita. Jaga macam tu. Jadi Mesak ada ke? kita ni 3 hari tak bercakap dengan Muslim berdosa. 3 hari tak bercakap dengan saudara kita dah berdosa. Okay, Ustaz, kalau kita dah try cuba minta maaf, tapi dia block. Dia block kita. Kita minta maaf tempat lain pula, minta maaf, dia block. Dia kalau dah sekali kita minta maaf, dia tak nak maaf, sudahlah. Yang pergi paksa-paksa dia tu buat apa? Haish. Sebab saya je ni buat terpaksa, Ustaz. Apa suruh buat salah? Lain kali jangan buat salah. Aduh. Kita nak maafkan koyak. Sudah. Kita tak koyak, Ustaz. Kita mental komando. Mental komando yang sakit jiwa tadi tu. Amboi. Saya baca soalan orang. Betul tak jauh. Cepatlah tanya sekurang time Ustaz ada tak ada pula soalan. Ustaz boleh ke tersentuh dengan bukan mahram waktu nak pegang Hajarul Aswad? Oh, ni saya pernah tanya Ustaz Zul. Sebab Ustaz cakap benda tu kena ikut mazhab sana. Sebab Islam kan mudah. Lagi satu, nak bila dah bersentuh tu, bersentuh tanpa nafsu, dia tak batal. Sebab kat sana susah nak ambil wuduk. Lagi satu sebab terlalu ramai dan akan bersentuh juga. Tapi kena tunggu Ustaz explain balik. Ni apa yang Ustaz Zul explain kat saya lah. Sebab kita bila dah ada duduk tempat orang, kita kena ikut mazhab sana. Maksudnya macam belah sana kan Maliki ke apa. Sebab tawaf kan beramai-ramai macam-macam Indun belanggar-langgar kita semua tu. Tapi kita bersentuh tanpa nafsu tak batal, tak silap saya. Tanya Ustaz balik. Tunggu Ustaz. Kamu tekan dia. Kita tak down. Buat tu. Ustaz, ada orang tanya kalau kita macam bersentuh dengan bukan mahram time Hajarul Aswad. Okey, kalau cerita kat Mekah ni, bila kita cerita kat Mekah, ibadat umrah dengan haji, kita tak pakai mazhab Syafi'i sebenarnya, macam itulah. Ataupun 95 tak satu masa. Maksud bukan 95 tu ulang balik 1 2 3 95 ulang balik 1. Untuk umrah dengan haji, mazhab Syafi'i kita tak berlaku lah di sana. Jadi dia panggil talfid, boleh campur-campur mazhab. Sebab apa? Sebab keadaan yang terdesak. Jadi tak jadi masalah lah. Sebab jenuh kalau tengah-tengah tawaf, memang kadang-kadang kita tersinggol dengan orang. Lepas tu nak kena pergi ambil semayang, memang tak habis lah kita punya tawaf tu jawabnya. Sebab kat Mekah tu, dekat tawaf dekat Masjidil Haram tu kan seorang je kita, ramai orang. Satu hanya berlaku ketika umrah dan haji sahaja. Kalau dekat rumah tak boleh lah. Bila kat rumah
Kat rumah tak boleh lah nak singgul-singgul. Ustaz. Tapi kenapa ceramah dalam TV ada juga ustaz macam pakai makeup untuk bagi naik dalam kamera? Boleh ke? Dia bukan makeup, dia macam bedak-bedak gitulah, tak nak bagi muka berminyak. Kalau awak rasa benda tu bukan makeup, tak jadi masalah. Sebab bila kita sebut makeup ni untuk perempuan, betul tak? Betul, makeup contoh macam pakai benda maskara tu, macam pakai shadow apa semua tu Ya. Oh, kira maksudnya kita boleh lah sebab kita sekadar ni je. Ustaz, ada tanya tu, Ustaz boleh ke bila head masuk masjid niat nak menuntut ilmu? Tak boleh. Tak boleh. Kita dah musyakarah dah pagi tadi dalam kelas. Ada juga yang masuk. Ilmu time head pun tak boleh. Tak boleh. Dengar ayat Al-Quran? Dengar boleh, baca tak boleh. Oh, okey. Jadi siapa yang head nak menuntut ilmu duduk kat luar masjid. Suruh masjid buka speaker luar lah. Masa head ni. Kalau macam dia tengah head, lepas tu dia dengar Al-Muq, boleh? Dengar tak apa, baca tak boleh. Kalau yang head masuk kawasan kubur boleh ke Ustaz? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kalau dia hafal ayat Al-Quran, okey, contoh dia hafal Al-Muq, dia baca, tak boleh? Kalau macam kita cakap tadi, kalau Baca dalam hati, baca dalam hati boleh Ustaz? dalam hati tak boleh baca ya, minta maaf ya. Tak, dia macam ikut lah, dia ikut je ayat apa yang dia dengar tu. Macam tu, Ya. boleh ke Ustaz? Sebenarnya pagi tadi kita dah ada kelas, kita dah bahas dah bab ni. Kalau satu orang baca Al-Quran, nak boleh ke? Suruh sini. Sekejap Daripada Taufik ni, daripada office pergi meeting, Taufik tak balik lagi. Tak balik nak masuk baju. Habis iklan pula, habis. Saya tak ada bini ni ya. Tak kahwin lagi. Tak kahwin ni. Jadi Omboy. Okay, baik. InsyaAllah. Terima kasih. saya tak Habis masuk je lagi, habis. Abi Jonah tu. Esok pergi rumah. Ni, awak tengah unboxing hadiah dia. Tak apa, nanti sambung. Kita share dulu. Bukan rumah dia, rumah dia orang. Dia nak buat Ya, doa. awak tadi bukan aku kata pergi gym ke? Tak jadi. Raikin bawa balik rumah ni. Sekejap. Ustaz. Ya. Bila poligami, stay sebumbung, dosa tak? Betul tak? Tak bagus lah. Bagus rumah lain-lain. Bukan tak boleh, tapi bagus rumah lain-lain. itu lain lah. Ada yang nak beli kami. Ustaz, ada orang tanya, nak tanya, boleh ke tidak seorang anak perempuan tidak peduli pada ibunya selepas berkahwin? Bila kita cakap pasal manusiawi, kalau dari segi hukum dia memang kena ikut suami dia. Kalau suami dia tak bagi balik rumah tengok mak dia, tak boleh lah. Jadi dia kena ikut suami dia. Kalau suami dia kata tak boleh balik rumah tengok mak dia, so tak boleh. Suami dia dosa tak? Nanti peranan suami pula kepada mak mertua. Tu lagi lain lagi perbahasan. Tadi dia cakap pasal anak perempuan, betul tak? Anak perempuan selepas kahwin, macam mana dengan mak dia? So dia tetap kena ikut suami. Kalau suami dia kata tak boleh balik rumah mak dia, tak boleh lah balik. Tapi nanti soalan lain lah, peranan suami dia pula macam mana? Suami dia kena sepatutnya dia kena anggap mak mertua dia tu macam mak dia. So, maksudnya suami pun kena layan mak mertua dia macam mak sendiri lah. Tapi ustazah kata suami dosa kalau halang, sebab ustazah tu perempuan. Cuba kalau ustazah tu lelaki, Cuba kalau ustazah tu lelaki, mesti ustazah tu akan cakap tak kena ikut dengan cakap suami. Sebab tu saya kata suami pula dia punya status dia ataupun jawapan untuk suami lain. Itu tadi jawapan untuk perempuan. Sebab soalan kan perempuan bagaimana kalau dah kahwin dengan mak dia, betul tak? Kalau kita cakap bab suami lain lagi. Macam mana hukum
dia suami dengan mak mertua lain. Sepatutnya dia kena layan layan mak mertua dia macam mak dia. Automatik sepatutnya tak bolehlah dia halang isteri untuk balik. Macam tu. Dua soalan yang berbeza. Saya kelakar je tengok soalan yang ada seorang ni, Nadi ni, Ustaz, kalau yang isteri tak bagi suami balik macam mana? Tu macam mana Ustaz? Itulah. Allah, soalan comel lah tu. Ustaz, maaf. Adakah solat orang perempuan yang tak menutup aurat diterima? Soalan Mokalati nama dia. Apa tu? Adakah solat orang perempuan yang tak menutup aurat diterima? Maksudnya ketika solat tak menutup aurat ke ataupun di luar solat? Kalau tak tutup aurat, tak tutup aurat, sah pun tidak, apa lagi nak diterima? Tak kira lelaki ke perempuan. Kalau tak tutup aurat, memang tak sah lah. Kalau sah je tidak, macam mana lagi nak diterima? Kalau dah sah, terima tak terima tu kita tak tahu, tu urusan Allah Ta'ala. Tapi kalau dah memang tak sah, confirm tak diterima. Untuk tu lah, saya ada pantau baru. Ustaz, ada orang tanya, dia free hair lepas tu solat, gitulah kot maksud dia. Tak faham. Maksudnya tadi kalau dia solat tapi dia tak tutup aurat, dia terima tak solat dia? Lepas tu orang ni dia jawab lah, maksud solat tu perempuan yang di luar tidak menutup aurat tapi menjaga solat. Macam mana? Maksud soalan tu perempuan yang di luar tidak menutup aurat tapi menjaga solat. Macam mana Ustaz? Okey, kalau kita cerita bab terima tak terima ni urusan Allah Ta'ala. Kita tak tahu pun. Kita tak tahu. Kalau orang tu dia dah pakai purdah pun, dia solat pun kita tak tahu solat dia diterima ke tidak. Kan? Tapi untuk sah dan tidak sah menjadi ukuran kita sebagai manusia. Contoh, orang puasa lepas tu makan, sah tak puasa dia? Tak sah. Bila tak sah, diterima tak? Confirm lah tak diterima. Tapi kalau orang yang puasa, dia jaga tak makan, tak cakap benda yang tak baik apa semua, sah tak puasa dia? Sah. Tapi terima ke tidak? Tu kita tak tahu. Sebab terima tak terima ni urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam hati kita kena sangka baiklah supaya Allah tak terima amal kita. Benar dia Laila. Tak, ada orang tanya. Masalah tutup aurat dan semayang ni dua masalah yang berbeza. Semayang satu hukum, semayang satu perintah lain, tutup aurat ni perintah yang lain. Kena faham. Ada soalan yang best Ustaz. Apa hukum buat tahlil Ustaz sebab ada cakap tak boleh? Itulah. Soalannya boleh je, tak jadi masalah. Soalan InsyaAllah tidak akan masuk neraka orang buat tahlil. Allah. Ke akhirat nanti akhirat ni orang tanya, kau ni buat dosa apa? Aku dosa mencuri, kau masuk neraka. Datang orang kedua, dosa apa? Dosa berzina, masuk neraka. Orang ketiga, dosa apa? Dosa tak puasa, kau masuk neraka. Datang orang keempat, kau dosa apa? Aku buat tahlil ya Allah. Masuk neraka. Macam tak kena kan? Macam tu lah. InsyaAllah. Jadi boleh tak tanya Ustaz, macam suami akak dengan ibu tiri akak boleh ke bersalaman? Macam suami akak dengan ibu tiri akak boleh ke bersalaman? Soalan ni kalau bab ni, bab tiri ni dia kena tengok balik lah. Sahabat saya tak berapa ingat sangat dia punya mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ustaz orang Singapura ke? Ya, saya orang Singapura pura. BB boys, bangsa boys. Ustaz pun pandai bergurau Allah, comel Ustaz. Ustaz, boleh ke tolak sekiranya mak ayah nak kahwinkan kita dengan someone yang kita tak nak? Apa hukumnya? Kalau mak ayah awak suruh kahwin dengan saya, jangan tolak. Allah. Saya Ustaz. Gurau. Jangan hantar kat bini Ustaz. Allah Ustaz. Transfer 200. Transfer 200 dulu. Ini nombor 2. Sebab aku tak tidur rumah malam ni. Ustaz berani Ustaz. Beranilah, kat sini hanya ada Syahid dan Ali saja. Bini dia tak tahu. Diorang record ni Ustaz. Ustaz, diorang record tau. Nanti diorang tag Ustaz. Isteri Ustaz tengok nanti. Up 300. Ustaz lalai. Akal ni Ustaz. Ustaz lalai.
Siap IMB. Kalau dia macam soalan tadi tu, so dia kena bagi tahu lah dengan mak ayah dia yang dia tak setuju, dia tak nak. Bukan kita membantah, tidak, kita bagi tahu, jelaskan kenapa kita tak nak, cakap baik-baik. Masalah kita hari ni, bila mak kita suruh gini, kita terus cakap kasar. Tu yang dosa tu. Jadi cakap dengan lemah lembut, jelaskan, duduk dengan mak. Nak cakap macam tu, bawa mak pergi jalan dulu, bawa mak pergi Korea, bawa mak pergi Europe kan. Kat sana cakap, mak, sebenarnya orang bawa mak ni nak beritahu kat mak, janganlah kahwinkan saya dengan pilihan mak, sebab saya ada pilihan saya sendiri. Ni tiba-tiba je ni kan, dalam rumah tu juga hampa nak cakap dengan mak, tak nak. Memang mak pun melenting lah. Ni kalau kita dah bawa pergi Korea, dah bawa pergi Europe kan, barulah mak kita ikut kita. Tak, ada orang tanya. Ada seorang ini awak dulu. Dua lah soalan. Boleh ke berpuasa sunat selepas 15 Syaban? Lagi satu, ustaz macam mana nak tahu lelaki tu sesuai jadi jodoh kita? Maksudnya dari segi wanita, apa yang sesuai ciri-ciri jodoh untuk kita jadikan suami, dan dari segi lelaki pula, apa ciri-ciri untuk cari isteri? Macam tu lah Ustaz. Ustaz boleh share lah sedikit. Kalau perempuan untuk lelaki, kita tak tahulah sebab saya bukan perempuan kan. Itu kena tanya ustazah. Sebab yang saya tahu, lelaki cari perempuan lah. Kalau saya nak cari lelaki kan macam pelik pula kan. Jadi saya mesti tahu yang cari perempuan. Kalau cari perempuan macam lagu intim tu lah kan. Tahu lagu intim lah kan, sebab lagu intim tu sesuai dengan hadis. Kejadian wajahmu sempurna pada pandanganku. Kan, maksudnya first kali kalau nak kahwin, kita sebagai lelaki nak kahwin dengan perempuan, kita kena tengok muka dia dulu. Muka cantik mesti kena pilih kan. Lepas muka apa je Aduh, Ustaz jadi aduh. Tak ingatlah dia punya lirik. Ustaz, ada orang tanya, mama pernah tanya, berdosa ke kalau mama tidak terima anak dia kahwin jadi isteri kedua? Tak ada dosa pun. Oh, ada soalan ni daripada tadi. Dia tanya soalan, Ustaz, kalau kita dah maafkan orang yang buat salah pada kita, tapi boleh cuba elak diri dari risiko kita, dosa tak Ustaz? Maksudnya dia dah maafkan orang yang buat salah pada dia, tapi dia cuba elakkan diri pada orang yang buat salah pada dia tu lah, dosa tak Ustaz? Macam Indun dengan Washi punya kisah kan? Janganlah sampai tak bertegur. Macam Wahsy tu kan, Nabi kata kalau engkau datang dalam majlis aku, kau jangan duduk depan, kau duduklah kat belakang aku. Sebab apa, bila aku tengok muka engkau, aku teringat bapa saudara aku. Jadi untuk kita tak macam Rasulullah. Kita tak boleh nak benci orang macam orang Rasulullah benci orang. Kita tak boleh nak buat macam Rasulullah, sebab kita ni siapa kan? Kita ni tak sebaik Musa, tak sebaik Nabi-Nabi kan? Dan orang yang kita marah tu taklah sejahat Fir'aun yang kita nak hukum dia, tak nak bercakap dengan dia. Jadi cara dia adalah kita maafkan orang, sangka baik pada orang, buat baik, InsyaAllah hati kita tenang. Ustaz, satu lagi tu. Tadi ada soalan tadi, jap. Boleh ke kalau kita salam? Kejap. Sebenarnya tadi masuk nak cakap satu bab je. Pasal gambar je. Kita tembung lagi 5 minit kita kan. Lagi 5 minit apa pendapat Ustaz, orang kata kena mandi bunga atau berubat sebab jodoh lambat? Oh, itu syirik Ustaz tu kira dia kadang-kadang amalan-amalan macam ni macam amalan orang lama-lama. So dia bukan bersandarkan hadis, tidak, tapi kadang-kadang bersandarkan pengalaman. Cuma kita bila kita buat benda tu, kita jangan kata benda tu agama. Makin dalam jadi dalam rumah saya. Tak, masih saya pergi depan Sultan Wagah. Tak apa, boleh tu. Ustaz, tu tak dikira syirik ke Ustaz? Itu Tak dikira syirik tu, orang panggil bid'ah tu. Bila kita anggap benda tu
Itu ni situ Ustaz. Agama macam mana? Itu macam ni je. Welcome. Kalau boleh tutup lah. Kalau boleh tutup. Memang boleh lah. Tutup lah kot. Kalau saya tak kunci kereta. Bagilah kunci lah. Kunci kat dalam kereta. Hai. Saya ingat saya nak gerak ni. Macam tu lah ya. Boleh faham. Tak, ada orang tanya, try tanya Ustaz, husband kita boleh ke bersalaman dengan sesiapa je dalam family macam mak saudara or everyone? Tak boleh Ustaz Dia tak boleh. Contoh macam dia tak, yang bukan daripada keluarga kita tak boleh. Yang satu darah Yes, betul. Macam mana nak tegur kawan yang berperwatakan opposite gender? Maksudnya macam contoh saya tegur Kirin lembut. Contoh Kirin lembut. Macam mana saya nak tegur tu? First kali kita kena doa untuk dia. Mesti kita tak boleh terus direct. Kita doa pada dia supaya Allah Ta'ala buka hati dia. Lepas tu kita cakap yang baik-baik kan. Cakap yang baik-baik. Bukan kita tegur, asal engkau macam ni tu, jangan macam tu kan. Cakap kalau engkau jadi yang sebaiknya, engkau lebih baik kan. Maksudnya kalau engkau jadi lelaki kan lagi bagus. Jangan cakap engkau ni apa tu jadi macam ni, macam perempuan macam maknya jalan macam sotong. Tu tak boleh. Cakap kena hikmah. Tak, apa hukum kita salam adik ipar mak kita? Itu kena tanya ni bahagian kepakaran bab tu lah Ustaz betul kan. Benda tu tak ada nak fikir lah. Dia kena fikir. Takut salah jawab nanti kan salah pula kan. Ustaz, boleh ke ganti puasa? Ganti puasa boleh, setiap hari Ahad sahaja sepanjang tahun sampai habis ganti. Boleh. Saya baca dah soalan. Boleh guys. Teruskan puasa. Ustaz, ini dikira majlis ilmu ke Ustaz? Ya, kita memang tengah kongsi ilmu. Cuma majlis Ustaz, apa hukum isteri orang suka tengok Aizadi Ustaz? Ada soalan tu. Ustaz, apa hukum isteri orang suka tengok Aizadi? Macam mana Ustaz? Ada soalan. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh Ustaz. Allah. Terang soalan. Korang tengoklah muka suami-suami korang. Haish, itu pun nak kena bagi tahu ke? Tengok muka suami kan dapat pahala. Tengok muka saya tak dapat pahala pun. Betul. Tengok muka suami dengan kasih sayang, tengok muka mak ayah dengan kasih sayang, dapat pahala. Ustaz kan habiskan tadi ayat apa tadi? Ustaz habiskan ayat tadi majlis ilmu. Ni majlis ilmu. Macam kalau kita tak nak majlis kita dikira majlis yang lalai, majlis yang berdosa, kita kena selawat. Macam Abi biasa selawat tafrijiyah di akhir majlis. Lepas ni habis selawat kita boleh suruh habis selawat tafrijiyah sebelum kita tutup, kita punya live. Betul. Ustaz tu ada soalan, suami lebihkan adik-beradik dia dan abaikan perasaan isterinya sendiri. Macam mana tu Ustaz? Ambil suami dia, letak dalam mangkuk jamban, tarik flash. Tak. Ustaz, mungkin kat sini Macam mana nak cakap nak buat macam mana kan? Soalan kena comel. Kita lah kena pikat hati suami. Barulah suami lebihkan kita. Ustaz, mungkin kat sini orang tak tahu apa fadilat buat majlis ilmu ni. Cuba Ustaz bagi tahu fadilat majlis ilmu, fadilat majlis ilmu je dulu, supaya orang lagi semangat nak buat majlis ilmu. Setiap kita yang datang kepada majlis ilmu, first kali belajar agama ni wajib. Belajar agama ni wajib. Jadi orang yang datang kepada majlis ilmu, datang untuk belajar agama, seluruh makhluk mendoakan keampunan untuk dia. Makhluk di daratan, makhluk di lautan, makhluk di berterbangan, makhluk dalam tanah, cacing-cacing, semua doakan keampunan untuk orang yang menghadiri majlis ilmu. Dan orang yang hadir majlis ilmu juga di akhir majlis, Allah Ta'ala akan beritahu. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, Kumu maghfuran lakum.
Allah Ta'ala bagi tahu orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ni kita cerita majlis duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala akan bagi tahu di akhir majlis, Allah Ta'ala beritahu, qumu maghfuran lakum, kalian bangunlah beserta dosa kalian diampuni. Kok kalian bangun? Kalian bangunlah beserta dosa kalian diampuni. Oh, bangun daripada majlis ilmu. Ya, Ni, maksudnya dah habis. Oh, okey, faham. Dah habis tu. Okey, ni kita cerita majlis dulu dia. Lepas tu Allah Ta'ala beritahu lagi, qad buddilat sayyi'atukumul hasanat. Allah Ta'ala tukarkan buddilat sayyi'atukumul hasanat. Kamu punya kesalahan-kesalahan dengan kebaikan, kamu punya dosa ditukarkan kepada pahala. Ini untuk orang yang duduk dalam majlis semua. Jadi kalau kita majlis kita secara online kan, yang penting pertama kita kena jaga tutur bicara kita, baru kita dikira buat majlis ilmu. Kalau kita tak jaga tutur bicara, kita banyak cakap yang lara, banyak cakap yang sia-sia kan, banyak mengatur orang kan, kadang-kadang dalam ni kita ada mengatur orang juga kan. Jadi majlis untuk kita tak jadi majlis ilmu, bukan untuk orang lain, untuk kita. Contoh saya dalam ni saya mengumpat orang, jadi untuk saya tak jadi majlis ilmu, tapi untuk untuk kini dia jadi majlis ilmu. Jadi last sekali nanti untuk kita, sebelum kita akhir kita punya live kita ni, di punya live kita minta lah diselawat sikit ke kan, ataupun setiap kita yang ada dalam ni kita selawat kan, selawat dengan mulut masing-masing lah. Lepas tu baca tasbih kafarah supaya majlis kita tak dikira majlis lalai. InsyaAllah fadilat yang sama juga Allah Ta'ala akan bagi kepada kita seperti mana kita duduk dalam majlis ilmu secara offline. Ustaz, kalau untuk perempuan still ada zina mata kan Ustaz? Benar. Ya, benar.